Saya ni adalah seorang pramugari, pramugari bertugas menaiki pesawat lah. Saya tak perlu sebut dari syarikat penerbangan yang mana. Kejadian ini berlaku ketika saya berada di Brazil. Penerbangan berada di Brazil. Jadi apa yang ingin saya ceritakan ini satu pengalaman yang memang menyeramkan. Kami ini anak kapal, para pramugara. Kalau kita ada long flight, kita akan diberikan masa rehat agak lama lah, kadang-kadang sampai 2 hari 48 jam untuk berehat, dan sebelum kita pulang ke Singapura lah untuk menjalankan tugas. Jadi ada pada 48 jam tu ada yang keluar pergi makan, ada yang pergi night life party. Saya bukan jenis yang macam tu. Saya ni kalau ada long flight dan dapat rehat yang panjang, yang lama, saya lebih suka duduk ataupun sightseeing, Casey. Sightseeing ni saya lebih suka tempat-tempat, kunjungi tempat bersejarah. Oleh kerana kita berada di Brazil, saya pun tak rasa kawasan tu agak selamat untuk saya seorang diri berjalan. Saya pun memilih untuk berada di bilik hotel. Dalam di sebuah apartmen, bukan hotel tapi di sebuah apartmen. Apartmen ini menempatkan beberapa pramugari dan pramugara ni di apartmen yang lain lah. Jadi yang perempuan satu apartmen, yang lelaki satu apartmen. Saya tengah duduk Casey pada malam tu sedang menonton TV. Beberapa kali dekat dapur, di bahagian bawah dapur tu ada almari tau Casey, almari dapur. Beberapa kali saya dapat dengar pada mulanya pintu almari tu macam dibuat main, buka tutup bunyi dengan jelas. Jadi Nadira memberitahu, pada mulanya saya tak fikirkan benda yang menyeramkan lah. Katanya saya tidak suka memikirkan benda-benda yang menakutkan, yang menyeramkan. Malah saya bangun, saya pergi ke dapur, saya tengok dekat dapur tu tenung pintu yang mana satu, sebabnya pintu almari sebelah bawah tu semua tutup. Jadi saya berdiri, saya tengok, tak ada apa-apa pun. Diri Casey dalam nak dekat 2-3 minit saya berdiri tengok, perhatikan, tak ada apa-apa pun. Saya pusing. Bila saya pusing, dalam beberapa saat saya pusing, jalan daripada luar dapur tu, dia bunyi lagi Casey. Sekali lagi bunyi almari tu membuat saya rasa terperanjat. Malah saya terus pusing tengok ke belakang, dan ia adalah satu pintu. Pintu ni pintu tengah-tengah. Di pintu tengah-tengah, betul-betul sebelah dengan sinki air. Nampak pintu ni baru macam nak tertutup Casey. Saya pun dengan perlahan-lahan berjalan menuju ke arah, katanya di sini berjalan menuju ke arah pintu almari yang saya ternampak awal tadi baru tertutup. Saya membongkokkan tubuh saya dan tangan pegang pintu sebelah kanan dan nak tarik pintu tu. Apabila saya tarik, dalam almari dapur bahagian bawah tu memang kosong, tidak ada apa-apa pun yang ditinggalkan. Jadi saya rasa macam pelik lah. Saya tutup balik. Bila saya tutup balik, pintu almari tu terus menganjal dan membuka dengan begitu kuat. Dengan paksa pintu tu terbuka. Saya sampaikan terperanjat dan dalam keadaan nak menangis kerana terkejut sangat-sangat. Pintu tu terbuka begitu mendadak dengan sendirinya. Saya pun bangun, saya tengok pintu tu tiba-tiba tutup balik Casey, tutup. Kemudian dia buka balik, dia tutup balik. Saya dah takut Casey. Saya pun pergilah dekat ruang tamu, saya telefon pihak apartmen ini. Ia adalah seperti macam servis apartmen lah. Dekat bawah tu ada reception dan sebagainya. Ada orang menjawab. Saya kata, boleh datang tak ke bilik nombor sekian. Katanya boleh, tunggu sekejap ya. Jadi dalam masa 15 minit saya tunggu dekat dalam apartmen. Pintu tu masih dimain buka tutup. Jadi apa yang terjadi, datang 15 minit kemudian datang pegawai hotel ataupun apartmen ni, servis apartmen. Kemudian dia ketuk pintu, saya buka pintu, dia tanya ada apa, boleh bantu? Saya pun katakan, saya rasa saya macam ada terkena sesuatu lah dekat dalam apartmen ni. Saya kata dengan dalam keadaan yang ketakutan Casey. Jadi dia kata sekejap ya. Lalu dia tengok saya lagi, adakah gangguan dekat dalam dapur, pintu almari, betul tak? Saya tercengang buat seketika. Macam mana awak tahu okey, tak apa, awak tunggu sekejap. Terus dia keluarkan telefon dia, dan dia telefon, boleh minta tukar bilik tak? Bilik bla 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 bla. Saya nak tukarkan. Bilik mana available, boleh tolong cek.
Jadi reception dekat bawah pun sedang periksa, sedang tunggu reception periksa dan beritahu. Saya dengan lelaki ni dengar dengan jelas. Awak dengar tak? Saya tahu. Saya dalam proses nak cuba dapatkan bilik baru untuk awak. Boleh sekejap ya? Saya pun tunggu. Dalam selang seminit lebih 2 dapat panggilan, katanya okey, ada satu bilik kosong dan boleh menempatkan 2 tetamu istimewa kamu. Lelaki berkenaan pendengar Ria 897, lelaki berkenaan kemudian menyuruh saya angkat barang-barang, dan saya katakan minta maaf, dalam sini bukan barang saya, ada barang kawan-kawan, boleh minta tolong tak hotel staff yang lain? Tak apa, saya tolong awak. Dia pun masuk dalam dengan saya, dah pack barang-barang kawan. Kemudian dia kata tak apa, nanti dia akan beritahu kawan-kawan saya yang keluar belum balik-balik. Tarik beg, pergi dekat bilik sebelah, bilik ujung. Kemudian saya tanya pada dia, kenapa dengan bilik tu? Katanya kami mohon maaf kerana ada kesilapan teknikal bagi pemberian bilik kepada para pelanggan. Bilik itu sebenarnya tidak sepatutnya diberikan pada puan dan rakan-rakan untuk menginap. Kenapa? Dan dia pun beritahu, dahulu dalam bilik tu ada seorang budak kecil main sembunyi-sembunyi. Kemudian budak kecil ni sembunyi dekat bawah dapur. Betul-betul bawah dapur. Bila dia bersembunyi dekat sana, budak ni tiba-tiba dia dalam keadaan lemas. Sebabnya dia tak suka tempat yang sempit, tapi dia tetap sembunyi tempat sempit. Bila tutup pintu, terus dia diserang sakit semput, sampaikan dia mati dekat bawah singki air itu. Sampaikan keesokan hari keluarga cari, mereka baru jumpa budak tu dalam keadaan pucat, mulutnya ternganga di bawah singki air dalam almari. Macam susah nak percaya, Casey. Tapi bila dah kena gangguan, pintu almari tu buka dengan tutup sendirinya, saya rasa saya patut percaya. Terima kasih dan selamat tengah malam. Saudara, kisah yang pertama ingin saya kongsi bersama ini adalah, dikatakan dalam tulisan ini, selepas 12:30 malam. Ya, ini berlaku dikatakan entah benar ataupun tidak, tapi ingat, selepas 12:30 malam ada satu bahagian di Thailand. Sebuah perkampungan di Thailand, katanya. Para penduduk di kampung ini tidak digalakkan untuk keluar berurusan selepas 12:30 malam dan antara 12:30 malam sampailah pukul 4 pagi. Ini 4 jam kalau boleh. Kalau tak ada urusan penting, jangan keluar. Kenapa katanya? Mengikut kisah yang diceritakan di sini, entah benar ataupun tidak, akan datangnya, akan berkeliaran sejenis makhluk yang tidak berkepala, dan akan terbang kepala yang sedang mencari tubuh, yang mana kepala dengan tubuh ini terpisah. Kalau bertemu badan, tidak mengapa, tetapi berhati-hatilah kalau bertemu kepala. Kepala ini mempunyai rambut yang panjang dan jarang-jarang. Kepala ini juga memiliki taring yang tajam. Taring dengan wajah yang menyeramkan akan menyerang sesiapa jua yang kepala ini lihat. Katanya, ini tulisannya dalam bahasa Inggeris, jadi mohon maaf kalau saya tersekat-sekat untuk menjelaskannya kepada anda. Jadi difahamkan, jangan anda cuba lari daripada kepala terbang ini ataupun penanggal ini. Anda tidak mampu lari sepantas kepala ini mampu terbang. Anda hanya, apa yang boleh anda lakukan? Yang pertama, masuk ke dalam rumah kalau anda berdekatan dengan sebuah rumah. Yang kedua, hidupkan api. Kepala terbang ini memang takut dengan api yang menyala. Tak kisah api kecil ataupun api besar, yang penting api. Yang seterusnya, menyerah diri dan anda akan darah anda akan disedut hidup-hidup dari diri anda sebagai santapan. Jadi lepas 12:30 malam katanya tak boleh keluar. Ada badan dengan kepala yang berpisah. Benda ni sentiasa mencari antara satu sama lain. Wow. Ini antara 1 sampai 4 pagi di Thailand. Kalau di China pula, ada satu daerah provinsi di China, pendalaman berdekatan dengan border
iaitu di Tibet, antara China dan Tibet ni. Di situ ada satu perkampungan. Selepas 12.30 malam tidak dibenarkan, tidak digalakkan untuk keluar. Dia tak cakap sampai pukul berapa lah, kata after midnight tidak dibenarkan para penduduk di provins berkenaan keluar pada waktu malam. Katanya di sini, barang sesiapa yang keluar pada waktu malam, khususnya kepada kaum lelaki, mereka akan terserempak dengan seorang wanita yang cantik sangat-sangat. Kecantikan yang dimiliki oleh wanita Cina ni, dia terlampau cantik sangat-sangat. Lelaki akan terus sekali pandang akan terpikat. Lelaki akan ikut wanita ini, ikut dan ikut dan ikut dan ikut, sampaikan dekat satu kawasan yang mana lelaki ni tak dapat lihat. Tahu-tahu dia berada di hujung bukit yang tinggi, dan kebanyakan mangsa akan jatuh daripada bukit yang tinggi ke kawasan bawah bukit itu yang penuh dengan batu-batu. Wah, jadi ini antara perkara. Bayangkan 12.30 malam tak boleh keluar. Kalau keluar, nasib baik nampak perempuan cantik ni. Tak semua orang lah. Lelaki khususnya nampak perempuan cantik, pandang wajahnya, mata bertentang mata, terus ada instant connection, kemudian akan jalan ikut, bang marilah, gitu Lai, ikut. Dia masuk hutan, awak ikut. Sampai dekat atas bukit, ikut. Wanita ni memang jalan, boleh jalan atas angin mungkin. Dia jalan, awak pun ikut. Dan terus jatuh. Sehinggalah orang berkenaan cedera parah mungkin, ataupun kebanyakan kes lelaki itu mati. Wow. Wanita berbahaya dipanggil ni. Berikutnya, dari China, dari Thailand, China, kita terus ke Jepun, saudara. Di Jepun, ini ada dipanggil sebuah hutan. Hutan dipanggil suicide, hutan bunuh diri. Suicide forest. Dalam hutan ni, ramai telah pun menggunakan hutan ni tempat untuk membunuh diri. Malah hutan ini juga, kalau anda berjalan pada waktu-waktu pada bila-bila waktu, kalau nasib anda tak baik, anda akan dapat lihat human remains, iaitu sisa-sisa manusia yang mana telah pun terjun diri. Ada yang gantung diri mereka di atas pohon. Di atas pohon gantung diri, dapat lihat mayat tergantung dekat pohon. Ada yang panjat gunung ataupun panjat bukit dekat suicide forest di Jepun ni, terjun dan jatuh. Dah ramai nyawa telah pun diragut dalam suicide forest ini di Jepun. Jadi selepas 12.30 malam, difahamkan tidak anda digalakkan masuk ke dalam hutan suicide forest ini. Barang siapa yang masuk, akan ada suara-suara yang menyuruh anda untuk bunuh diri, gantung ataupun terjun daripada bukit yang tinggi, dan anda akan mati. Wow. Jadi saudara, itu berlaku di Jepun. Anda boleh Google, anda type suicide ataupun anda boleh melihat sendiri gambar-gambar. Ada dokumentari juga tentang hutan tempat bunuh diri di Jepun. Seram. Masuk dalam hutan ni, lepas pertama sekali, siapa nak pergi masuk hutan ni? Dah tahu hutan ni banyak orang bunuh diri, 12.30 malam, mungkin sesat, tak tahu. Tengah jalan malam-malam, lepas 12.30 malam, dengar suara membisik-bisik, dan anda terus terikut-ikut, dan secara automatik anda akan cari pokok, mungkin cari tali dan gantung diri anda. Wow. Seterusnya saudara, dari Thailand ke China, kita ke Jepun. Yang ini kita terus pergi ke, jadi di Sabah ada sebuah gua. Dalam gua ni, para penduduk kampung dekat sekitar gua ini tahu akan kisah seram, dan para penduduk ini juga akan mengingatkan para pelancong yang datang, gua ni jangan duduk dekat dalam sampai 12.30 malam. Sebab antara 12.30 malam sampai waktu subuh, kalau tak keluar dari gua ni, anda tidak akan keluar buat selama-lamanya. Sebab ada beberapa kes mengikut tulisan blog ini mengatakan ada yang masuk dalam gua, pada awal-awal kejadian berlaku, masuk ke dalam gua dan tidak dapat keluar. Seorang budak ni lah
Masuk ke dalam, dia tak dapat keluar. Dan maka itu ada yang mengatakan ahli keluarga mendoakan ataupun mencari, kalau selagi anak aku tak dapat keluar daripada dalam gua ni, anak aku tak dapat keluar, maka sesiapa yang masuk selepas 12.30 malam sebelum terbitnya matahari juga akan masuk dan tak dapat keluar. Jadi sumpahan itu terus menjadi kemungkinan. Mungkin ini adalah kisah yang dibuat-buat, tidak pasti. Jadi anda bayangkan masuk dalam 12.30 malam, mungkin nak cave trekking ke, ekspedisi dalam gua, masuk dalam dengan kamera. 12.30 malam anda masuk, katanya di sini anda tak akan cari jalan keluar dan tak dapat jalan keluar. Ada beberapa kes orang yang hilang dan masih lagi tidak ditemui hingga ke saat ini. Pengalaman saya yang saya nak kongsi sama berkenaan dengan kerja saya satu ketika dahulu. Saya pernah menjadi seorang jururawat, tapi sekarang sudah pun menjadi isteri suri rumah sepenuh masa. Bila bertugas sebagai jururawat ni di hospital, kita ada kerja shift. Shift pagi sampai ke petang, shift petang sampai ke malam, shift malam sampailah ke besok pagi. Dan begitulah bergili-gili 3 shift ni rotasinya. Paling orang tak suka shift petang sampai ke malam ataupun shift malam sampai ke pagi. Yang paling teruk shift malam sampai ke pagi. Satu, orang tak suka shift malam sampai ke pagi kerana takut Casey. Tapi yang seronoknya, ada juga yang suka shift malam sampai ke pagi, sebabnya malam pesakit-pesakit semua tidur. Jadi tak banyak sangat kerja-kerja yang harus dilakukan. Adalah paperwork, kena check blood pressure, tekanan darah, kena kasih obat bila waktunya. Ya, kerana pesakit ni agak kurang sedikit sebab waktu malam mereka semua tidur. Bila mereka bangun pada waktu pagi, waktu petang, nanti tengoklah loceng tu dipicit kita datang. Yes, nak tu, nak ni, panas lah, sejuk lah, nak ini, nak itu. Jadi ada yang suka waktu malam sebanyak kurang sedikit kerjanya, khususnya melayan para pesakit. Ada juga yang tak suka waktu malam sebabnya seram. Saya ni saya tak kisah, janji ada kerja. Kisah berlaku pada waktu malam, Casey. Saya menjaga sebuah ward. Ward ini yang saya jaga adalah ward pesakit-pesakit kanser yang hanya tinggal beberapa minggu untuk hidup sebelum meninggal dunia. Casey, macam-macam orang saya dah nampak keluar masuk dalam ward ni. Selalunya yang masuk bila keluar tu dah jadi jenazah, Casey. Itulah pengalaman saya. Dan dari situlah ia mengajar saya untuk lebih menghargai hidup. Ada yang ahli keluarga datang, isteri setiap hari datang Casey, tengok suami terbaring dekat atas katil, makin hari makin kurus, tak bermaya, nak makan pun tak boleh, sakit, nak tarik nafas pun seolah-olah menyocok angin tu dalam tubuh. Itulah antara pesakit kanser yang mengalaminya keperitan mereka. Jadi katanya di sini, pengalaman saya terpulang pada semua, nak percaya ataupun tidak, Casey. Kata Aisyah, bukan sekali dan bukan saya seorang diri, malah beberapa kawan-kawan kerja pernah, beberapa kawan-kawan kerja pernah mengalami perkara yang serupa. Kadang-kadang kita tengah duduk, nanti kita kena masuk ward, kena tengok pesakit-pesakit ni, kena beri mereka obat, kena beri mereka layanan. Jadi apa yang berlaku? Kadang-kadang ternampak tau, Casey, nanti ada macam makhluk di sebelah mereka sedang berdiri. Makhluk ni berdiri tegak, tinggi, besar. Pada mulanya ingatkan mungkin itu adalah makhluk jin yang datang mengganggu para pesakit. Tapi lama-kelamaan setelah pengalaman, kemungkinan yang datang tu bukan jin. Kemungkinan ia adalah tujuan untuk menarik nyawa para pesakit kanser yang ada dalam ward berkenaan. Kalau doktor kata tinggal lebih 2-3 minggu, kadang-kadang 7 hari, 8 hari dah mati, dah meninggal dunia, Casey. Ada juga kes 3 minggu, tapi kadang-kadang sampai 3 bulan, ada sampai bertahun hidup. Jadi berbalik pada pengalaman saya, pengalaman peribadi saya. Waktu tu saya sedang masuk sebuah ward. Dalam ward ni cuma ada 4 katil. Keempat-empat katil pesakit-pesakit ini dalam keadaan kritikal. Ahli keluarga dibenarkan untuk tidur.
Biasanya memang tidak diizinkan oleh kerana mereka ni hanya tunggu masa untuk mengembuskan nafas yang terakhir. Dibenarkan seorang ahli keluarga, khususnya isteri, kalau ada anak, dan anak untuk temani ahli keluarga, ataupun suami temankan isteri, macam itulah. Jadi apa yang berlaku, saya tengah tolak troli tray saya ni, tengah tolak, saya ternampak empat pesakit sedang baring, sedang tidur. Ada 2 pesakit ni mempunyai orang yang menemani mereka. 2 pesakit yang memang ada ahli keluarga. Satu katil ni kosong, tidak ada pesakit. Satu lagi katil ni ada orang yang sedang berdiri di tepinya. Jadi saya tak fikir bukan-bukan lah. Sebab saya ingatkan mungkin ahli keluarga yang ada di sana. Saya pun mula tolak troli saya, jalan perlahan-lahan. Kemudian pergi dekat katil paling ujung. Saya angkat iaitu clipboard yang ada untuk tengoklah updates yang telah pun ditulis oleh jururawat sebelumnya. Letak balik clipboard, ya, dan ahli keluarga tu masih tidur lagi dengan pesakit. Sebelah tu ahli keluarga sedang duduk. Saya senyum. Kemudian saya masih terpandang dan tengok-tengok belakang beberapa kali, sebab di tepi katil seorang lagi lelaki ni yang menemaninya agak besar tinggi, Casey. Kepala lelaki yang berdiri ni, saya rasa kalau dia lompat dah kena siling hospital. Begitu tinggi Kalau dia lompat boleh terkena siling. Jadi saya rasa tinggi betul ini Pun letaklah clipboard. Kemudian saya tolak. Dia masih berdiri di sana. Dan saya nak tengok dia, tiba-tiba dah tak berani nak tengok wajahnya. Sebab lelaki ni baru saya perasan dia hitam sangat-sangat, gelap. Bila tengok dia berdiri gitu tinggi, dah tak berani nak pandang wajah. Saya tengok clipboard, letak balik, terus belok. Saya keluar daripada bilik ward tu. Saya dengar nafas tercungap-cungap. Nafas ini adalah bunyi orang yang mana kena tarik keluar rohnya dari tubuh. Saya dengar ini perkara dah biasa, Casey. Kalau dengar bunyi macam ni, contoh, saya tak tahu macam mana bunyi contoh. Saya letak troli saya ke tepi, masuk balik dalam bilik tu, tekan lampu untuk panggil beberapa jururawat yang lain untuk membantu. Kita pun tutup langsir, ambil stetoskop, periksa jantungnya, ambil tekanan darah. Dan kita tahu doktor dah pun arahkan, kalau sampai beberapa tahap ni memang dah tak boleh diselamatkan, kita harus berdiri dan tengok. Yang hairan bila saya masuk balik, susuk tubuh yang tinggi besar hitam tidak ada lagi di samping katilnya. Bayangkan pendengar Ria 897. Tak ada lagi, Casey. Saya tak fikir panjang. Panggil jururawat datang untuk jadi saksi. Dan saya lihat lelaki ini meninggal dunia di hadapan saya tanpa ada sebarang ahli keluarga, Casey. Memang sedih. Memang menyedihkan. Setelah disahkan, kita pun dah panggil doktor. Doktor pun dah sahkan lelaki ini dah meninggal. Barulah kita buat proses paperwork, menghubungi ahli keluarga dan sebagainya. Pada masa itu saya tahu yang saya nampak tinggi besar tu, yang hitam, bukanlah orang. Kemungkinan sesuatu yang ditugaskan datang, kemungkinan saya tidak pasti, untuk tarik nyawa pesakit kanser ini. Terima kasih dan selamat tengah malam.